Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Sahifatul Amal. Kita masuk bab hadis yang sanadnya dhaif bahawa jiwa seorang mukmin tergantung-gantunglah kerana hutangnya. Jadi roh dia tergantung kerana tak bayar hutang. Imam Ahmad hadis ke-336. Imam Ahmad dalam sunan dalam musnad Imam Ahmad jilid 2 muka 440 dan 475 meriwayatkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'allaqatun ma kana 'alaihi dainun. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung-gantunglah, tergantung selama mana dia mempunyai tanggungan hutang. Hadis ma'lul dan sanadnya dhaif. Hadisnya cacat dah masalahnya. Hadis Ad-Darimi jilid 2 muka 232 dan pada riwayat Ahmad jilid 2 muka 475 melalui jalur Abdurrahman dari Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari Umar bin Abi Salamah dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan ayahnya. Jadi tanpa menyebutkan Abu Salamah. Demikian pula terdapat pada At-Tailisi jilid 2390, akan tapi hadis ini ditakhrij dikeluarkan oleh Tirmizi 1078 yang diriwayatkan oleh Zakaria bin Abi Zaidah dari Sa'ad dari Abu Salamah dengan hadis ini tanpa menyebutkan Umar. Okey, penulis berkatalah Tok Syekh kita ni kata Zakaria bin Abi Zaidah sekalipun dia itu perawi siqah sebagaimana disebutkan dalam Taqrib At-Tahzib, namun dia pernah melakukan tadlis. Tadlis perawi ni dah tak ayat terguru dah memanipulasikan hadis. Hadis ini juga ditakhrij dikeluarkan oleh Tirmizi 1079 dan Ibn Majah di 413 melalui jalur Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah. Yang penting hadis ini masih didapati banyak persisihan di dalamnya. Lihat Al-Ilal karya Ad-Darqutni lah. Ilal penyakit hadis ni dan Imam Syekh Darqutni lah, Imam Darqutni cek dah. Jilid 9 nombor 1030 dan di akhir komentarnya dia berkata yang sahih ada perkataan Thawri dan perawi yang memutaba'ahnya, bukan kata-kata Nabi dah. Begitulah pendapat Ad-Darqutni. Penulis berkata maksudnya dari Sa'ad dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah dan pada sebahagian riwayat yang terdapat pada Ahmad sebagaimana telah disebutkan dan juga Al-Bazzar jilid 2 muka 106. Sufyan tidak mengatakan dari ayahnya. Maksudnya hadis ini diriwayatkannya dari Sa'ad dari Umar bin Abi Salamah dari Abu Hurairah. Di mana pun hadis ini berputar pada orang yang mensahihkan dua jalur ini, maka hadis ini berputar pada Umar bin Abi Salamah di madar hadis tu. Tepat berpusing, tepat punca dia pada Umar bin Abi Salamah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Taqrib At-Tahzib, dia Umar adalah perawi yang saduq, jujur, hasan hadisnya. Tak pernah melakukan kekeliruan. Namun perawi ini Umar adalah perawi yang dhaif. Lihat biografinya pada Tahzib At-Tahzib dan Mizanul I'tidal, gitulah. Jadi kalau ustaz dah baca hadis ni tak bayar hotel kata-kata, itulah perbahasannya. Ada orang terima tapi secara umum ada penyakit lah. Ada tu secara umumnya dhaif. Dalam fadhil amal tu kita terima sekadarnya lah, tidak kita pergi ke mahkamah dah. Okey, seterusnya keutamaan mensolati mayat dan mengiringi jenazah dari rumahnya kerana Allah dan kerana pahala dia. Jadi ada besar pahalanya kita solat kat atas mayat semaya jenazah dan iringkan jenazah dari rumahnya sampai kubur tu kerana Allah atau kerana nak pahala Allah lah. Hadis ke-337 Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 3 muka 31 hingga 32 meriwayatkan An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udu al-marida wattabi'ul janazata tudzakirukum al-akhirah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jenguklah orang yang sakit dan iringilah jenazah, hal itu akan mengingatkan kalian akan akhirat. Hadis hasan. Jadi Nabi suruh kita ni ziarah, jenguk orang sakit dan iring jenazah dah. Orang nak pergi kubur, iring sama-sama. Tak kira lah nak beranak kita ke nak orang lain pun, kita iring jenazah. Kerana itu akan mengingatkan kita akan akhirat. Hadisnya hasan. Hadis Imam Ahmad jilid 3 muka 7 dan 48 dan Ibn Hibban 709 dalam Al-Mawarid. Al-Albani mengisyaratkan dalam Ahkamul Janaiz kepada Ibn Abi Syaibah jilid 4 muka 73
Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad halaman 75 dan lain-lainnya. Penulis berkata dan hadis ini terdapat pada At-Tayalisi 2241 dan yang unggul adalah sanad hadis ini Hasan. Hasan boleh lah terima dah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam Taqrib At-Tahzib, Abu Isa Al-Uswari ada perawi makbul, boleh terima lah hadisnya Hasan. Dan dalam Tahzib At-Tahzib, Al-Hafiz menyebutkan persiqahan Ibn Hibban dan At-Tabrani terhadapnya. Dan ada 3 lagi perawi yang meriwayatkan hadis darinya, maka insya-Allah dia itu perawi Hasan hadisnya, boleh lah terima dah. Okay, hadis ketiga 38 Al-Bukhari nombor 47 meriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha fayaghruqa min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri biqiratain kullu qiratin mislu uhadin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u biqiratin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengiringi jenazah seorang Muslim kerana iman dan mencari redha Allah, dan dia selalu bersamanya hinggalah mensolatinya, dan selesai dari mengkebumikannya, maka dia pulang dengan membawa pahala 2 qirat. Setiap qirat seperti gunung Uhud. Barang siapa mensolatkannya, kemudian dia pulang sebelum jenazahnya dikebumikannya, maka dia pulang dengan membawa pahala 1 qirat. Hadis ini dimutamaahkan disokong oleh Utsman Al-Mu'azzin bukan sahabat lah. Kalau sahabat dipanggil syahid dia. Ini mutamaah ni perawi bawah sahabat tu dipanggil mutamaah ni. Disokong oleh perawi lain iaitu Utsman Al-Mu'azzin. Dia berkata, Auf menyampaikan kepada kami dari Muhammad, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW seperti hadis ini. Dan pada riwayat Bukhari dan Muslim melalui jalur Nafi', dia berkata, dikatakan pada Ibn Umar, Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Ibn Umar berkata, Abu Hurairah telah berlebihan terhadap kami. Lalu Ibn Umar mengirimkan utusan pada Aisyah. Nama Aisyah membenarkan Abu Hurairah. Maka Ibn Umar berkata, sungguh kami telah menyia-nyiakan dalam banyak qirat. Hadis sahih nak. Rugilah tak cara ke jenazah besar pahalanya dah. Hadis riwayat Muslim 945, Abu Daud 3998, At-Tirmizi 1040, An-Nasa'i jilid 4 muka 76 dan 77. Ibn Majah 1539, Ahmad jilid 2 muka 474, 498 dan 503. At-Tayalisi 2581 dan lainnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiratani min ajrin kullu qiratin mislu uhdin. Barang siapa keluar bersama jenazah dari rumahnya dan dia mensolatinya, kemudian mengiringinya hingga dikebumikan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Setiap qirat seperti gunung Uhud. Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan penafsiran 2 qirat dengan perumpamaan 2 gunung yang besar. Sebagaimana faedah penjelasan tambahan terhadap hadis ini. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari jilid 1 muka 235, adapun pembatasan dengan adanya iman dan mencari redha Allah merupakan suatu keharusan, kemestian lah, wajib ada. Kerana pahala boleh dihasilkan dari amal menuntut adanya niat dalamnya. Kerana ada niat betul lah, maka dikecualikan dari perbuatan tersebut dengan jalan semata-mata ingin mendapatkan bayaran atau dengan jalan nepotisme. Nak dapat orang beri pitih semaya jenazah kau, tanah kubur kau dak bawa jenazah orang beri pitih kat. Kurang lah nah. Tak boleh lah betul-betul tu dak, wallah alam. Dan mungkin tak boleh pahala pun ada boleh sikit lah. Di antara keutamaan doa-doa maksur yang sampai pada Nabi lah bagi mayit dalam solat jenazah. Setelah takbir ketiga, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nombor 963 dari hadis Auf bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW mensolati jenazah. Lalu aku menghafal doa dari beliau. Ini doa yang baca lah, iaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqat thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa 'idhhu min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, dengan salju dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau.
Membersihkan pakaian putih dari kotoran. Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya. Keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Dan isteri yang lebih baik dari isterinya. Dan masukkanlah dia ke dalam syurga serta lindungilah dia dari siksa kubur dan atau siksa neraka. Dan dalam satu riwayat disebutkan waqihi fitnatul qabri wa azabin nar. Dan peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Aku berkata, maka aku berharap jika akulah yang menjadi mayat si mati tersebutlah. Kerana doa Rasulullah SAW terhadap mayat tersebut. Dia harap kayak gitulah. Okey, catatan mayat tersebut adalah salah seorang sahabat Ansar sebagaimana dijelaskan dalam riwayat An-Nasa'i dan lainnya. Polislah mentakhrijkannya, mengeluarkan sanadnya dalam At-Tailisi 999 dan Al-Bukhari berkata ini adalah hadis yang paling sahih dalam hal ini. Dan sebaiknya ikhlas dalam berdoa. Seperti sabda Rasulullah SAW, akhlisu lahu fid du'a. Ikhlaskanlah baginya dalam berdoa. Dan doa yang sabit dari beliau lebih utama daripada doa Tok Guru, Tok Wali mana pun dah. Hak Nabi ajar lebih utama. Lihat Irwaul Ghalil nombor 332 dan Al-Janaiz 123 karya Syekh Al-Albani. Jadi kita ulas sikit doa dia. Dah doa ni kena hafal lah. Buat kertas ku hafal terutama nak pergi semaya jenazah kak. Molek benar baca doa ni lah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqhi minal khataaya kama naqqata thal abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa'idhhu min 'adzabil qabr aw min 'adzabil nar. Wa'idhhu min 'adzabil qabr wa 'adzabil nar. Ikut ada min 'adzabil nar. Ataupun waqihi fitnatul qabr wa 'adzabin nar. Lepas tu adkhilul jannah waqihi fitnatul qabr wa 'adzabin nar. Dia kau ada riwayat lain. Okey, habis itu hadis ke-339 Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 9346 meriwayatkan an Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد. Dari sahabat budak Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mensolatkan jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat, dan jika dia menyaksikan penguburannya, maka dia mendapatkan dua qirat. Satu qirat seperti gunung Uhud. Hadis sahih. Ini hadis riwayat Muslim dah. Hadis Atrah hadis yang sama, hadis Ibnu Majah 1540, Ahmad jilid 5 277, 232 dan 234. Al-Bahaqi jilid 3 413 dan At-Tailisi 985 dengan tahqiq penulis. Hadis ke-340, hadis Abu Hurairah yang terdapat pada Muslim nombor 1028 secara marfu' meriwayatkan. Man asbaha minkum al-yawma sha'iman qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. Barang siapa dari kalian yang memasuki waktu pagi hari dalam keadaan berpuasa, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku. Nabi SAW bertanya lagi, lalu siapa dari kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah SAW bertanya lagi, lalu siapakah dari kalian yang memberi makan seorang miskin pada hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Rasulullah bertanya lagi, lalu siapa dari kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Abu Bakar menjawab, aku. Maka Rasulullah bersabda, tidaklah semua hal itu terhimpun pada satu orang, melainkan dia masuk syurga. Habis kau Abu Bakar baik dah. Dah. Puasa, lepas iring jenazah, lepas tu pergi makan orang miskin, lepas tu jenguk orang sakit. Abu Bakar buat berlaku, masuk syurga lah Abu Bakar ni. Hadis sahih. Telah dijelaskan takhrijnya pada bab tentang puasa dan lain-lainnya. Habis tu, bab yang seterusnya, keutamaan berjalan saat penguburan jenazah dari berkenderaan. Jadi molek kita jalan kaki berbanding naik kenderaan. Hadis ke-341 Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abi Daud nombor 3177 meriwayatkan An Thauban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabbatin wa huwa ma'al janazati fa aba ay yarkabaha falamma sarafa utiya bidabbatin farqiba faqila lahu faqala innal malaikata kanat tamshi falam akul li arkaba wa hum yamshuna falamma dhahabu raqibatu. Dari sahabat radhiyallahu Rasulullah SAW didatangkan seekor hawan tunggangan.
beliau sedang menghantarkan jenazah. Lalu beliau menolak untuk menunggangi unta tunggangan tersebutlah. Tak kala setelah selesai beliau didatangkan seekor haiwan tunggangan, maka beliau menungganginya. Hal itu ditanyakan kepadanya, lalu beliau bersabda, sungguhnya para malaikat berjalan, tidak pantas jika aku menunggangi kenderaan. Sedangkan mereka berjalan dan malaikat ni. Ketika mereka telah pergi, aku pun menungganginya. Sanadnya sahih. Hadis Abu Daud dah. Atrah hadis yang sama, hadis riwayat Al-Hakim jilid 1 muka 355, Al-Bahaqi jilid 4 muka 23. Al-Hakim berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Pendapatnya disetujui oleh Az-Zahabi. Hadis ini sebagaimana dikatakan keduanya sahih dah. Lihat Al-Ahkam Al-Janaiz karya Albani halaman 75 dan sanadnya sahih. Akan tapi Yahya bin Abi Katsir sering memersalkan hadis, namun penulis tidak menduganya memersalkan hadis ini. Wallahu a'lam, hadis ini memiliki syahid sokongan daripada sahabat lain dari hadis Sauban juga. Dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW mengiringi jenazah, lalu beliau melihat orang-orang menunggangi haiwan, maka beliau bersabda, Ala tastahyawna innal malaikata ala aqdamihim wa antum ala zuhurid dawab. Tidakkah kalian malu, sesungguhnya para malaikat berjalan kaki sedangkan kalian berada di atas punggung haiwan-haiwan tunggangan. Hadis At-Tirmizi 1012 dan Ibn Najah 1430. At-Tirmizi mengutip pendapat Bukhari bahawa riwayat ma'quf adalah lebih sahih. Kata-kata sahabat itu lebih kuat. Polis berkata riwayat secara marfu' dhaif dan dalamnya juga terdapat inqita' sanad yang terputus. Yang kuatnya ma'quf, sahih ma'quf. Keutamaan syafaat bagi mayit si mati dengan solat dan memujinya dari kaum mukminin. Kalau kita solat semaya jenazah tu, syafaat lah, dan kita puji dah. Kita kata baik puji dia pun jadi satu doa dah. Okey, keutamaan orang yang disolati oleh 100 kaum muslimin. Hadis ketika 42 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 947 meriwayatkan, An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syafi'u fihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah satu mayat disolatkan oleh kaum muslimin yang mencapai 100 orang dan semuanya memberikan syafaat baginya, melainkan syafaat mereka terima baginya. Perawi berkata, lalu aku menyampaikan ini kepada Syu'aib bin Al-Habab, maka dia berkata, hadis ini aku terima dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. Hadis sahih lah, kuatnya. Daripada Anas bin Malik pun ya, daripada Aisyah pun ya, hadis ni kuat. Atraf hadis yang sama, tempat lain, itu hadis At-Tirmizi 1029, An-Nasa'i jilid 4 muka 75, Ahmad jilid 6 muka 32, 40, 97 dan Wati 31, Al-Baqi jilid 4 muka 30 dan At-Tailisi 1526. Hadis ketiga tempat 3 Ibn Majah nombor 1408 meriwayatkan, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alaihi mi'atun minal muslimin ghufira lahu. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang disolatkan oleh 100 orang kaum muslimin, maka dia diampuni. Hadis sahih. Okey, keutamaan mayit si mati yang disolati oleh 40 orang ahli tauhid beliau. Hadis 344 Muslim dalam Sahih Muslim nombor 948. An Quraib bin Maula bin Abbas an Abdullah bin Abbas annahu mata ibnun lahu bi Qudayd aw bi Usfana. فقال يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقولهم 40 قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Dari Quraib Maula Ibn Abbas dari Abdullah bin Abbas, putranya meninggal dunia di negeri Qudayd atau Usfan. Lalu Ibn Abbas berkata, hai Quraib, lihatlah berapa orang yang berkumpul untuknya. Quraib berkata, aku keluar, tiba-tiba manusia telah berkumpul untuknya, lalu aku mengkhabarkannya pada Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas bertanya, kamu katakan bahawa mereka itu 40 orang? Quraib menjawab, ya, cukup 40 orang lah, lebih nak. Ibn Abbas berkata, keluarkanlah dia, kerana sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia lalu berdiri atas jenazahnya 40 orang lelaki yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, melainkan Allah mengizinkan mereka memberi syafaat baginya. Telah riwayat Ibn Ma'ruf dari Syarik bin Abi Namir dari Quraib dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya hasan, hadis hasan.
Hadis ni riwayat Muslim lah. Dia kata hasan. Hadis riwayat Abu Daud 3170, Ibn Majah 1489, Ahmad jilid 1 mushaf 277 278 dan Al-Bahaqi jilid 3 mushaf 110 hingga 101. Hadis ini menerangkan pensyaratan 40 orang lelaki yang mensolatinya yang tauhid mereka tidak dicampuri oleh kemusyrikan sedikit pun hingga mereka diberi izin untuk memberikan syafaat baginya, iaitu orang mukmin. Jadi orang tak ada syirik baru boleh beri syafaat. Setakat tu dululah perbincangan kita. Lepas ni pula ada wallahu alam, subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.